Assalamualaikum Dr. Ahmad Irfan dan Dr. Nuradila. Nama saya ialah Nabilah Yuni binti Muhammad Nasir dan nanometrik saya ialah CB19125. Saya memilih isu yang amat membimbangkan di Malaysia pada masa kini, iaitu isu tentang kemurungan dan masalah kesihatan mental di Malaysia. Antara kepentingan topik tersebut dalam kalangan masyarakat Malaysia ialah untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dan masyarakat yang bebas dengan masalah yang dapat mencengkam jiwa dan minda mereka. Antara punca utama yang boleh menyebabkan masalah kemurungan dan masalah kesihatan mental di Malaysia ialah kerana kurangnya penghayatan agama dan mempunyai emosi yang tidak stabil. Penghayatan agama amat penting dalam kehidupan seharian kita kerana jika kita betul-betul memahami dan menghayati agama, kita akan dapat membezakan perbuatan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Ini akan membuatkan kita berasa lebih takut untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak seperti perbuatan bunuh diri kerana ianya merupakan perbuatan dosa besar. Masalah kehidupan dari segi kekeluargaan, pekerjaan atau pelajaran akan mendorong wujudnya tekanan mental. Masalah keluarga dan kemiskinan juga akan menyebabkan jiwa manusia sentiasa kecewa dan tertekan. Mereka akan merasa tertekan apabila sukar mencari nafkah untuk keluarga. Tekanan di tempat kerja juga akan menyebabkan mereka sukar untuk mengekalkan dan mencapai prestasi yang diharapkan di tempat kerja. Selain itu, tekanan pelajaran pula banyak berlaku dalam kalangan pelajar susulan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR pada masa kini. Tekanan dalam kalangan pelajar ini biasanya berpunca kerana mereka mempunyai kerja yang melampau pada satu-satu masa dan mereka berhadapan dengan pelbagai cabaran, antaranya mereka perlu belajar sendiri tanpa bantuan guru di depan mereka atau rakan sekelas seperti kebiasaannya. Jadi, masalah kehidupan juga boleh mengakibatkan tekanan mental yang cenderung mendorong kepada penyakit psikologi. Statistik masalah kesihatan mental di negara menunjukkan bahawa dari 1 Januari hingga 21 Mei, Talian Bantuan Sokongan Psikososial KKM, Mercy Malaysia serta Talian Kasih dan Bahagian Keluarga Sosial dan Komuniti KSK JAKIM telah menerima sejumlah lebih 100,000 panggilan di mana 91.2% memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Peningkatan tersebut akan membimbangkan dan ianya akan memberi impak yang besar kepada perkembangan modal insan negara dalam aspek falsafah pendidikan kebangsaan. Kerana tujuan pendidikan di Malaysia adalah bertujuan untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kadar kes bunuh diri atau percubaan bunuh diri yang semakin meningkat mutakhir ini akan memberi impak yang cukup membimbangkan di Malaysia. Antara faktor pendorong dikenal pasti adalah kerana stres, depresi dan kemurungan yang melampau yang disebabkan oleh masalah kewangan, hilang pekerjaan, bebanan hutang dan masalah keluarga. Apatah lagi ketika negara dilanda pandemik COVID-19 dan ramai yang terkesan teruk akibat pandemik terbabit. Sebanyak 1,738 kes bunuh diri dicatatkan Polis Diraja Malaysia PDRM sejak 2019 hingga Mei lalu. Jumlah itu melibatkan 609 kes untuk tahun 2019, 631 untuk 2020 dan 498 pada Januari hingga Mei lalu. Peratusan ini membuktikan kaitan rapat pandemik COVID-19 dengan masalah mental yang dialami oleh masyarakat Malaysia. Langkah mengatasi tekanan mental boleh dilakukan dengan bimbingan kaunseling dan perkhidmatan psikoterapi. Perkhidmatan psikoterapi merupakan sejenis rawatan gangguan mental melalui kaedah psikologi. Kaunseling mampu membantu individu yang bermasalah agar dapat mengurangkan konflik hidup mereka. Perkhidmatan kaunseling dan psikoterapi berperanan menyediakan ruang untuk mangsa tekanan mental, meluahkan isi hati mereka dengan pihak kaunseling. Setelah sesi pendengaran masalah, pihak kaunseling akan memberikan nasihat agar dapat membantu individu tersebut menyelesaikan masalahnya. Sesi kaunseling juga akan diberikan kepada keluarga pesakit mental supaya mereka dapat mengurangkan tekanan yang mereka hadapi dalam menjaga pesakit tersebut. Dengan itu, jelaslah bahawa kaunseling dan perkhidmatan psikoterapi merupakan satu langkah yang penting dalam mengelakkan masalah tekanan mental.
Di samping itu, pendidikan agama atau moral juga mampu mengatasi masalah tekanan mental. Agama dipandang sebagai unsur penting untuk menanam ciri-ciri kemanusiaan yang mulia. Ibu bapa haruslah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi kerana anak ibarat kain putih dan ibu bapa lah yang akan mencorakkannya. Individu yang mempunyai asas nilai-nilai murni mampu menguasai dan mengawal nafsu mereka. Pendidikan moral dan agama boleh mengatasi masalah jiwa kosong dan memberikan kesedaran untuk melawan nafsu yang keterlaluan. Dengan kesedaran tersebut, seseorang individu akan sentiasa bersyukur dengan kurniaan Tuhan. Pendidikan agama atau moral juga dapat mengurangkan tekanan mental melalui kawalan keinginan. Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas, tekanan mental tidak akan memudaratkan seseorang sekiranya ditangani dengan hati yang tenang dan rileks. Analogi mudah bagi tekanan mental ialah pengambilan vitamin. Pada prinsipnya, tekanan mental sama seperti pengambilan vitamin. Pengambilan vitamin yang seimbang akan dapat meningkatkan sistem imunisasi seseorang individu. Walaupun begitu, pengambilan vitamin yang berlebihan pula akan mendatangkan kesan yang sebaliknya. Begitu jugalah dengan tekanan mental, kerana tekanan mental yang optimum akan memajukan seseorang, tetapi tekanan mental yang terlampau akan dapat membebankan dirinya. Sekian, terima kasih.